30. Oh, dah ada tanda dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa aqil bi lisani washrah bi sadri wasta'min bihi jasadi wa hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita duduk dalam majlis ilmu talaqi fardu ain kitab Kifayatul Muhtadi fi Syarhi Sulam Mubtadi. Kita berhenti pada muka surat 43, betul? Cuma baris tak jumpa. 43 jumpa dah. Ada kalanya. Yalah, tahu mana? Baris. 17 dari bawah. Allah, banyak oh. Dah ada kalanya wajib lepasnya. 11. Tali tudung maka jika jarang sekira kelihatan dibasuhkan jika wajib. Dan janggut dan ada kalanya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ilmihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan ada kalanya ghalib lebatnya, dan iaitu janggut lelaki dan dua tali tudungnya, maka jika ada ia jarang sekira-kira kelihatan kulitnya bagi orang yang bercakap dengan empunyanya, banyaknya domain kat situ, wajib dibasuhkan zahirnya dan batinnya. Dan jika lebat, wajib dibasuhkan zahirnya juga. Nya semua domain tu. Domain tu kalau kita tengok, ni kita dalam perbahasan di antara masalah wudu, iaitu membasuh muka, dan apa sahaja yang ada di atas muka adalah istilahnya muka, walaupun namanya bulu, walaupun sama ada ianya ghalib, kebiasaan macam hidung, jerawat, mulut tu biasa tu semua muka tu. Ataupun nadir, ataupun yang tak biasa ada macam tu, tapi dia ada, nadir, jarang. Jadi apa sahaja yang ada di atas muka wajib basuh ketika ambil wuduk, apa sahaja di dalam kawasan muka. Dan kalau katalah dia ada jambang ataupun janggut yang lebat, wajib juga basuh. Wajib juga basuh. Dan istilah Melayu dulu yang sideburn ni adalah tali tudung. Istilahnya tali tudung. Okey. Dan ghalib lebatnya, dengan maksud jika lebat janggut ataupun tali tudung ataupun jambang tadi tu, janggut lelaki, jika lebat janggut lelaki, kerana janggut perempuan nadir, janggut khunsa nadir, jarang-jarang. Jika perempuan tu janggut dan jambangnya sangat tebal, wajib basuh sampai ke dalam wajib basuh. Sebab dia perempuan tak sepatutnya ada janggut, ada jambang, nadir, jarang-jarang, maka wajib basuh sama ada tebal ataupun nipis, tak kira janggut tu, sebab nadir. Tapi kalau lelaki tak wajib basuh sampai ke dalam, sunat aja. Jadi sebut kat sini, dan ada kala ghalib lebatnya, iaitu janggut lelaki kalau lebat, dan dua tali tudung, jambangnya kalau lebat, maka tak perlu basuh sampai ke dalam, sunat je basuh, selati itu sunat, tak wajib sampai ke dalam. Kerana dia pertama lelaki, yang kedua dia biasa, memanglah orang biasa kan tebal biasa. Jadi oleh kerana itu tak wajib basuh sampai ke dalam. Maka jika ada jarang wajib basuh. Maksudnya tak tebal lah jarang tu. Okey. Sekira-kira kelihatan kulitnya. Nya apa ni? Nya tuan punya jambang, tuan punya janggut. Tu nya tu. Bagi orang yang bercakap dengan empunyanya, nya tu pun nya sama juga. Nya janggut, nya jambang tu. Jadi orang bercakap ni apa? Dia bercakap
dalam keadaan dua orang yang sedang bercakap. Jarak dua orang yang sedang bercakap. Tu dia maksud dia. Kelihatan kulit bagi orang yang bercakap dengan empunya nya janggut, nya jambang. Jadi kelihatan kulit bagi orang yang bercakap. Maksudnya jarak di antara orang yang bercakap dengan jambang ataupun janggut yang kata tebal ataupun tak tebal tadi, okey, nak menentukan tu. Jika kelihatan, sekira-kira kelihatan. Jika kelihatan dengan maksud nampak kulit jambang, kulit dagu, dia adalah jarang ataupun nipis ataupun tidak tebal. Jadi bila tak tebal, wajib basuh sampai dalam. Jika tak nampak, tak wajib basuh sampai ke dalam. Jadi jarak orang bercakap, berapa kalau kita kira hasta, berapa hasta? Satu hasta, boleh tak? Satu hasta kan? Orang bercakap macam ni kat depan. Boleh lah, ataupun lebih sikit ke kan, satu hasta setengah. Tu waktu cakap, orang tak cakap rapat-rapat sangat. Orang tak cakap rapat macam ni. Tak. Dia cakap agak ada jarak. Kalau jauh sangat macam ni, tak nama orang cakap kan. Kita tak cakap, tak bercakap. Ni pun jauh juga ni, jauh juga. Dia mungkin kita kata kat sini lah. Di sini lebih kurang satu hasta. Dia punya jarak. Jadi duduk di antara dua orang bercakap tu, tengok, oh nampaklah kau punya dagu punya kulit, nampaklah kau punya apa nama ni, jambang punya kulit ni, pipi punya kulit. Maknanya tandanya tak lebat, tak tebal, tak lebat. Bila tak lebat, wajib sampai dalam. Maknanya kena masuk air, tunggu. Jadi kalau dia apa, tak dapat bezakan, tak dapat bezakan macam lebat ke tak, nampak ke tak, macam nampak, macam tak nampak, macam nampak, dia kira nipis. Maksudnya dia kira wajib basuh. Sebab dia sendiri tak boleh yakin. Kalau ataupun separuh lebat, separuh nipis. Ada kat sini nampak, sini tak nampak, wajib basuh semua juga. Separuh lebat, separuh nipis. Tak boleh. Basuh semua. Okey. Zahirnya dan batinnya. Zahirnya maksudnya bulu yang kat luar, batinnya maksud kulit tu. Dan jika lebat, wajib dibasuhkan zahirnya juga. Jika lebat, luar saja. Jadi masuk-masuk air tu pergi macam tu je pegang. Tebal ni. Ni tak kisahlah ni ke dua-dua ke. Masa basuh tu katalah ni nipis, wajib kenakan semua air sampai ke dalam-dalam. Tapi ni lebat. Tak apa, ini tak payah. Jadi air jatuh tu dia macam tu je. Tak perlu masuk sungguh-sungguh. Macam tu je. Kalau sini lebat, sini tak lebat pula, sama lah. Dia masuk kena air, ini macam tu je. Tapi kat sini kena lebih. Sebab sini tak lebat. Dan biasanya kalau lebat kat sini, lebat juga kat sini. Ambil air, kena macam tu je. Yang wajib, sunatnya macam ni. Ni sunat. Yang tebal, yang nipis tak payah. Memang wajib masuk sampai ke dalam pun. Maka jika jarang setengahnya dan lebat setengahnya. Jarang setengah, lebat setengah. Maka Rumi apa? Maka apa tu? Bagi? Lagi? Tiap-tiap? Tiap-tiap bagi. Bagi tiap-tiap bagi. Apa macam ni bagi tiap-tiap bagi? Cuba baca. Cuba fahamkan bagi tiap-tiap bagi tu benda tu. Mana yang jawi pula ni? Tudungnya, maka jika ia jarang sekira-kira kelihatan kulitnya bagi orang yang bercakap dengan empunya, wajib dibasuhkan. Okey. Maka jika wajib dibasuhkan zahir, jika jarang setengahnya, lebat setengahnya, maka bagi tiap-tiap bagi. Ba alif gaya, tayapa 2, angka 2, ba alif gaya. Bagi tiap-tiap bagi tu je lah. Maksudnya apa bagi tiap-tiap bagi lah? Megah. Yalah. Bukan maksudnya surga. Megah ni. Diorang mana tahu kalau tak ada megah. Sebab tu special. Yang itu buat sendiri. Sebab tu dia lain sikit. Yang ini beli. Tak ada background. Tu lain tu special. Untung lah dia. Semua yang benda-benda yang penting-penting semua dia tahu dah. Orang lain tak tahu. Ba alif gaya, tayapa, angka 2, ba alif gaya balik. Itu Jawi kan. Rumi, BAGI, TIAP, TIAP, BAGI. Jadi kat sini kalau kita tengok Jawi, ba alif gaya boleh bagi, ba alif gaya boleh bagai. Ga tu kalau baris bawah bagi, ga tu baris atas bagai. Jadi maksudnya bagi tiap-tiap bagi tu sepatutnya maka bagi tiap-tiap bagai. Bagai tu. Jenis. Tiap-tiap bagai, tiap-tiap jenis. Jadi maknanya baris tu lah. Jadi yang Rumi tu ada kesilapan kan.
Tapi Rumi tu memang bukan pengarang buat. Ustazah Nuraini Abu yang tu kan. Ustazah Nuraini Abu tu lah yang transliteration apa? Translate apa benda lah. Bukan translate. Bukan translate tu Inggeris ke ni. Tu dia. Tu dia. Trans itulah. Jadi bagi tiap-tiap bagai, maksudnya bagi tiap-tiap jenis itu kan. Dia kalau dalam Jawi ni sebenarnya tak salah pun, yang Rumi yang salah. Tapi kalau katalah kalau kita kalau kadang-kadang cetakan tu salah. Cetakan tu kadang salah. Kadang-kadang dia pakai yang mesin tu kan, yang bubuh dakwat. Sebelum buat huruf tu, ambil huruf, tok guru, tok pengarang, dia ambil dia tulis pakai tangan. Yang nak pencetakan zaman tu, dia akan tengok dan dia akan ambil huruf dan akan letak dia punya huruf satu-satu. Jadi boleh berlaku kesilapan tak? Boleh. Tapi bukan tok guru yang salah, bukan. Dia lah kalau silap. Satu. Jadi bila dah cukup semua huruf-huruf tu, dia akan bubuh apa dia panggil dakwat tu dia pusing. Kadang-kadang. Dakwat tu pula kalau laju sangat pusing, dia akan macam mengecik. Halu. Pop jadi titik. Sudah tu jadi macam-macam tu. Jadi titik. Kat situ kesalahan. Jadi bukan kesalahan ni. Kerana tu apabila kita jumpa macam kesalahan yang macam ni, maka sebagai beradab, sama ada pengarang salah ke, pengarang tak salah ke, sebagai beradab kita akan sebut, biasa tok guru akan sebut la'alla as-shawab, la'allakum. Apa la'allakum? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kan, mudah-mudahan, moga-moga. Cuma dari segi tafsirnya, bila di dalam Quran disebut la'allakum, walaupun makna dari segi lughah adalah mudah-mudahan, tapi bila dalam kalamullah maksud mudah-mudahan tu pasti. Kita kena faham juga. Jangan kita mudah-mudahan nak kamu berpuasa ayyaman ma'dudat, puasa sekian la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa dengan kamu puasa. Tak. Memang bunyi maksud bahasa mudah-mudahan, tapi bila Allah kalamullah dia tak ada mudah-mudahan. Pasti kamu akan. Tapi kalau kita akan bertakwa. Tapi kalau kita sebut la'alla maksudnya mudah-mudahan lah. Sebab kita cakap. Sama juga Nabi cakap. Bila Nabi cakap, dia tak ada mudah-mudahan. Pasti. Walaupun bahasanya la'allakum. Jadi, kita disunatkan macam kita sebagai beradab, mungkin pengarang, mungkin pencetakan tak tahu siapa-siapa, dan kita tak suka-suka mengubah kitab yang mana kita nak karang kitab. Tiba-tiba orang karang, kita koreksi baiknya. Jadi macam kurang sikit. Kurang ajaran. Jadi saya kan la'alla shawab, mudah-mudahan betul lah apa yang ni, mudah-mudahan. Dan mungkin juga kesilapan orang yang mencetak, bukan cetak, publisher tu yang dia terlupa bergaduh dengan bini, jim ambil kho macam tu lah, dia boleh jadi macam tu lah, tak letak titik ataupun mengecik atau macam-macam boleh jadi, jadi bagi tiap-tiap bagai, penting untuk dobek lah. Bagi tiap-tiap bagi, bukan bagi tiap-tiap bagi. Kadang-kadang kalau kita tengok kan, mim ta alif, apa? Mim ta alif. Ada juga dalam ni, mim ta alif. Dengan mim alif ta. Mim ta alif mata, mim alif ta mati. Ya, betul lah. Jadi hati-hati juga lah. Nampak macam tu je. Kadang-kadang dia ha ya nun, macam hin, macam ayat Quran Arab pun ada. Hin hayanun, hina. Hina. Dia kadang-kadang ada, memang ada dalam tu. Kadang-kadang kafra alif kira ke kira. Kira. Dia boleh jadi macam-macam. Jadi kena letak baris. Biasanya kalau tak tahu, dia akan bagi contoh, maka haramlah makan gulai keladi. Gulai keladi haram mana pula? Kaf lam dal ya. Apa? Kaf lam dal ya. Keldai, memanglah haram keldai. Keladi. Apa ni, maka diharuskan sembahyang itu disujudkan di atas bom. Mampus atas bom. Bawah mim.
bumi. Tekan benda macam tu. Ada satu cerita lah. Ada tok guru cerita, tak tahulah kisah benar ke kisah tak benar. Ada cerita dia baca satu kisah, wajib bagi yang menghendaki mandi hadas besar basah segala bulu-bulu rawamim, basah segala bulu-bulu tok guru ni baca ni, dan tok guru yang duk cerita ni tak tahulah, dia takut dia tengok orang mengantuk nak pergi segar ke, tak tahulah betul ke tidak. Apa dia, wajib bagi orang yang menghendaki hadas besar tu basah segala bulu-bulu Anak murid dia tanya dah, apa anak murid dia tanya, apa dia wahai bulu wahai tuan guru, apa tiba-tiba bulu ni? Jawab tuan guru dia, sejenis burung di syurga. Bulu. Kemudian apa kena mengena mandi wajib dengan burung di syurga? Tok guru dia jawab, barang siapa yang banyak bertanya maka lemah imannya. Barang siapa yang lemah imannya maka tempat dia di neraka sejak habis. Padahal tok guru yang silap baca bulu tu bulu dia wajib basuh di tepi ni, wajib basuh jambang ataupun tali tudung yang tebal, janggut yang tebal. Jika bercakap dalam jarak dua orang, nampak dia panggil kulit, nampak kulit janggut atau kulit dagu ataupun kulit pipi belah sini. Kenapa tak kena wajib sampai ke dalam? Kerana saya sebut semalam kan, Nabi SAW dia ambil uduk sikit je. Dia panggil secekak air ataupun satu cupak, bolehlah kata satu cupak air ni sikit aja. Satu cupak air ni lebih kurang macam satu cupak ni juga beras. Sebab cupak dia bukan timbangan, dia sukatan kan. Cupak biasa, timbang apa kilo apa. Ni cupak dia sukatan. 4 cupak berapa gantang tu sukatan. Jadi bila air dicupakkan dia dapat juga kuantiti tu. Tapi kalau beras dicupakkan dia dapat kuantiti yang sama. Dia berbeza juga dengan berat kan. Berat dia lain. Dia tak kira tu. Kalau kata kapas dia kira berat sekilo banyak kan? Banyak sekilo. Jadi kalau kira kuantiti dia punya jarak ataupun dia punya besar tu, jadi kalau katalah besar ni kapas, ringan aja nak mengandung kilogram. Tapi kalau cupak dia sukatan, air tu banyak tu, beras banyak tu juga. Betul. Dia bukan apa dia panggil? Metrik. Ukuran metrik tak salah. Metrik istilahnya. Dulu sukatan. Jadi macam mana pun 1 liter air bersamaan dengan 1 kilo air, lebih kurang. Sikit je lari. Jadi senang kita nak tengok. Kalau 1 liter tu maknanya 1 kilo lah. Lebih kurang tu semualah. Jadi Nabi berwuduk menggunakan 1 cupak air ataupun dengan secekak air. Sedangkan kita tahu jambang dan janggut. Macam mana nak? Jadi kat situlah dalil naqli lah panggil. Dalil naqli. Maksudnya dalil aklinya nak basuh, sukar untuk basuh sampai ke dalam, kan tu dimaafkan lah kata. Basuh di luar saja, zahir saja. Jadi pada mazhab Syafi'i, jika janggut tu keluar daripada had muka dalam keadaan lebat, wajib basuh zahir. Jika nipis, wajib basuh sampai ke batin. Jadi itu mazhab Syafi'i. Berbeza dengan mazhab-mazhab yang lain, 3 mazhab lagi. Kalau janggut tu lebat yang keluar daripada had muka, maka wajib basuh umbi je, tak wajib lurut sampai ke bawah. Tu mazhab lain. Tu ada nanti kita akan bahas dalam bab masalah rambut yang terjuntai ke bawah ketika nak sapu kepala. Rambut tu dekat sini. Ni umbi dia kat sini. Tapi rambut tu jatuh ke bawah. Jadi kita ambil rambut tu, masa ketika kita nak sapu kepala tu, kita basuh kat situ. Sah tak betul? Kan sekurang-kurang kan satu rat satu lay je, kita basuh kat situ. Mana kita ambil tarik panjang sampai sini, kita basuh sikit untuk kita wuduk. Adakah sah? Kalau macam ni sah, macam ni basuh yang itu. Kerana ada perbezaan di antara rambut, menyapu rambut dan menyapu rambut dalam had kepala. Ada beza tu. Menyapu rambut dalam had kepala
dijatuhkan rambut tu ikut dia punya jatuh, ikut dia punya semula jadi jatuh ke bawah. Bila jatuh semua, dia ada had kepala. Kita dah tahu had kepala. Sini semua muka ni border lah dengan kepala. Yang wajib basuh kepala ketika membasuh muka. Yang tadi mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi maksudnya benda yang nak menyempurnakan perkara yang wajib iaitu basuh muka, maka wajib basuh lebih. Lebih tu adalah wajib, bukan sunat. Lebih tu border tu. Itulah border dia. Itulah dia punya jarak. Bila border dia kat situ, maknanya kepala adalah selepas daripada muka. Jika rambut tu jatuh, keluar kena ke muka, rambut jatuh, tapi dia sikat ke atas. Tapi kalau dijatuhkan ikut semula jadi jatuh, dia keluar ke muka, adakah sah untuk sapu rambut yang di luar had kepala ketika menyapu kepala? Jadi kat sini sekarang nak sapu rambut dia ke sapu kepala? Yang kata masa tu, sapu rambut kan sapu kepala. Kita nak ambil wuduk tu, lepas basuh tangan kan kepala. Kan basuh kepala bukan rambut. Kerana itulah ada perbezaan di antara rambut di luar had kepala dan rambut di dalam had kepala. Kerana rambut yang di dalam had kepala istilahnya adalah kepala. Rambut yang di luar had kepala, dia bukan kepala. Walaupun umbinya duduk di tempat tu juga. Jadi oleh kerana itu dibincang sikit, jika mazhab yang lain, jika janggut tu keluar daripada had muka, kerana ketika basuh wuduk basuh muka, yang wajib basuh muka, bukan basuh janggut. Jadi wajib basuh janggut? Ya, wajib basuh janggut juga. Jika janggut tu di dalam had muka. Jika janggut tu di luar had muka, tak wajib basuh. Yang luar had tu. Jadi kalau kata kita ambil janggut, ni kan, di luar had muka. Sebab yang muka yang ujung-ujung ni je. Ini dah bukan. Kan lebih keluar. Bukan. Lebih kalau orang lagi panjang. Jadi yang wajib basuh umbi je. Umbi ni je. Umbi je. Pada mazhab Syafi'i berbeza. Iaitu bila umbinya kat situ, walaupun dalam masalah basuh muka, wajib basuh semua walaupun panjang. Kerana umbi dia di situ. Cuma jika lebat, wajib basuh luar aja, tapi tetap semua juga. Mazhab lain tak basuh wujud dalam tu. Ni umbi je. Umbi. Dan jika lebat pada mazhab lain, basuh macam tu. Sini, ini tak wajib lah. Tak wajib lah. Jadi itulah perbezaan antara beberapa mazhab tu lah. Jadi kalau mazhab Syafi'i, keluar aja pada had muka. Kalau kata hidung kan panjang kan. Hidung panjang sehingga keluar pada had muka. Hidung panjang, keluar had muka sampai ke sini. Ujung tetap juga. Yang kita bincang berkaitan dengan tali tudung ataupun segmen orang perempuan tu, sama juga. Asalnya, ini memang di dalam had muka. Umbi dia pun duduk kat muka. Dia jatuh. Muka. Sampai sini dah bukan muka dah. Keluar daripada had muka. Sepatutnya, yang wajib basuh cuma yang itu je lah. Yang bawah ni tak, sebab keluar. Mazhab Syafi'i tetap juga wajib basuh. Kan kata panjang. Yang orang perempuan selak yang tak sah. Jadi ingatkanlah isteri-isteri supaya jangan menyelak rambut di celah telinga untuk mengambil wuduk, kerana sideburn yang tumbuh, cuma dia orang tak gunting rambut jadi panjang, dia adalah muka. Bila dia adalah muka, wajib basuh semua dan jangan selakkan. Jangan selakkan ke belakang, jatuh. Ataupun kalau malas, tolong gunting. Selesai masalah. Gunting lagi senang sebenarnya. Tunggu gunting senang. Kenapa nak susahkan gunting? Rambut dia panjang, tertutup juga. Gunting. Tak susah. Selak. Lawa lagi. Minat gunting. Okey. Jadi itulah cerita tu pun cerita semalam. Jadi janggut ni pula janggut adalah termasuk dalam had muka. Cuma janggut ni kalau boleh biarlah ada janggut ni. Kerana pendapat muktamad empat mazhab haram cukur janggut. Cukur licin. Cukur haram. Pendapat dhaif mazhab Syafi'i je hukum makruh. Sebaiklah dia juga khilaf dia juga. Jadi maksudnya orang lelaki ni dia mesti kena ada, walaupun orang kata apa dia panggil, nampak sikit tu. Jadi ada, tak boleh terus. Tak boleh tu dengan maksud keempat mazhab mengharamkan orang lelaki cukur janggut sampai licin. Bimbang takut jadi amrad. Lelaki jambu. Lelaki jambu. Amrad bimbang satu. Yang kedua, nak membezakan lelaki dengan perempuan.
Jadi pokok mesti kena ada. Kalau nak pun ambil yang satu Dia punya, kalau mesin tu satu tu kan. Palingan tu ada tak? Ada sikit. Jadi sebagai apa kan? Ijma' tu makruh. Cuma ada pendapat dhaif je. Ada pendapat dhaif mengatakan dianya makruh. Dan pendapat mazhab Maliki dhaif juga makruh, mazhab Syafi'i juga makruh, semua dhaif. Cuma perempuan ni kalau tumbuh janggut sunat. Sunat. Cuma kalau kita tengok ada orang buat janggut ni dia cukur kat depan, dia simpan kat belakang. Pernah tengok? Dia cukur kat depan. Yang itu juga setengah ulama mengharamkan sebab menyerupai pondan Maghribi. Tak tahu, Tok Google sebut saya dobek. Tak pernah nak check Google pula pondan Maghribi macam mana. Cukur kat depan, keting kat belakang. Nanti Google lah. Saya dobek aja Tok Google bagi. Pondan Maghribi, katanya macam tu lah perpondan, jadi menyerupai. Jadi dari segi haram tu bukan haram secara langsung, haram aridi lah, benda yang datang dia. Tiba-tiba tengok pondan Maghribi dah tak buat macam tu dah. Boleh lah pula. Itulah lebih kurang. Okey, habis. Apa lagi Janggut, sunnah Nabi janggut diandam, bukan dipotong. Bukan dicukur, dia diandam. Andam tu andam. Trim, yes, trim. Ditrim. Apa nama ni, sahabat Ibn Umar, dia buat macam ni kan, sampai ada sini potong. Panjang je dia buat macam ni, dia potong. Sunnah sahabat, boleh lah nak amal kalau macam tu. Tapi tak semestinya lah, sunnah sahabat. Pernah satu cerita, sahabat Nabi dia ada apa nama ni, janggut dia jenis, dia biasa janggut ni kalau belah-belah made in China dia kurang sikit kan. Dia made in India dia lebih sikit. Biasalah tu, tapi tak semestinya, biasalah. Tengok made in apalah. Jadi yang jenis itu dia akan satu dua je. Satu dua. Ada sahabat Nabi tu satu. Dia simpan panjang. Satu ke dua yang tu panjang. Dia pun ambil wuduk. Ketika dia ambil wuduk, Nabi tengok ambil senyum. Macam nak tergelak kepala. Senyum, dia tengok dia. Sahabat ni kata, Allah, aku malu lah. Orang lain macam ni. Aku satu dah panjang, kelakar lah. Biarlah. Dia pun cukup. Kerat. Lepas tu, esok tu, jumpa Nabi balik. Jumpa. Nabi tak senyum lah jumpa dia. Dia kata, sudah, aku buat salah apa? Tanya, ya Rasulullah, apa salah aku? Hari tu engkau senyum. Maksudnya engkau gelakkan aku. Tak, aku tak gelakkan. Kau yang perasan tadi gelakkan aku. Bila aku dah potong, kau langsung tak pandang aku. Aku buat salah apa? Aku senyum bukan kat engkau. Aku senyum dekat malaikat duduk ada air wuduk tu, duduk tadah dekat air tu. Jadi aku senyum kat malaikat tu. Seronok tengok ada satu pun malaikat ada. Tapi bila kau syukur, malaikat tak ada dah. Aku tak senyum lah. Jadi maksudnya kat sini, biar pun satu. Jenis keturunan macam tu. Macam ni, satu dua, biar. Janji ada. Jangan. Jadi janggut ni adalah, dia panggil daimul sunnah. Dia tak sama dengan kepiah serban, jubah. Tak sama. Ini daimul sunnah. Dia lain. Daimul sunnah ni adalah keadaan yang mana setiap saat dapat pahala. Kepiah tak, balik nanti tak dapat dah, buang. Ke tidur pakai kepiah? Tak kan? Jadi ini jadi pahala free, tiba-tiba pergi cukur. Allah, nak buat yang sunnah pun tak buat, dapat free of charge, free. Dapat kering pahala. Tring pahala. Tring. Rugi dah. Sian lah, rugi. Itu dipanggil daimul sunnah. Dia ada juga yang yang dosa yang berpanjangan, ada juga yang duduk post kat Facebook tu, benda-benda mengarut tu, berpanjangan juga tu pergi. Jadi janggut ni sebenarnya perisai. Janggut ni sebagai perisai. Kalau pakai kepiah, dia tak jadi perisai lagi. Apa-apa hal, pergi tepi pantai tengok lain macam, ambil masuk. Tapi ni tak boleh. Bukan ni masuk isko ada ni. Masuk apa? Nombor ekor tu. Nak berteduh hujan. Tapi tak ada, dia ada yang ada spot toto. Rasa sanggup basah kot daripada masuk. Padahal bukan nak judi pun, nak berteduh kejap je. Tak boleh. Ni pasal. Tapi kalau kepiah, ambil serang. Relax dia masuk. Maksudnya perisai. Ni perisai. Dari segi ni sunat,
nipiskan bukan cukur. Kalau cukur lah. Jika nipiskan ataupun trim dapat pahala. Misal. Kalau cukur tak ada apa-apa lah. Taklah. Itu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Tapi mazhab Hanbali sunat cukur licin. Khilaf lah kat situ. Ni. Juzzus syawariba wa arjul liha khaliful majus. Sabda Nabi daripada Abi Hurairah, potonglah misai dan biarkan janggut, hendaklah kamu berbeza dengan orang Majusi. Zaman dulu ni janggut ni nak tahu nak bezakan antara orang kafir dengan orang Islam. Dan yang ketiganya, habis membasuh dua tangannya dan dua perceraian sikunya. Ketiga maksudnya adalah fardu wuduk yang ketiga. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka. Yang ketiganya membasuh dua tangannya dan dua perceraian sikunya. Membasuh dua tangannya, orang nak ambil wuduk tu, tangannya orang nak ambil wuduk tu lah. Basuh dua tangan dan dua perceraian sikunya. Perceraian sikunya sini. Dan barang yang di atas keduanya daripada bulu apa yang ada atas tangan tu lah. Dan jika lebat sekalipun, kalau ada bulu, ini pun India memang bulu lebih sikit kat depan ni pun sama. Jika lebat tu wajib basuh sampai ke dalam. Dan ianya tidak dimaafkan dalam masalah bulu di tangan. Dia tak macam bulu di sini dia tak payah ke dalam kalau tebal kan. Yang ni tangan tak ada. Tebal ke tak tebal ke, wajib basuh sampai ke dalam. Dari segi di tangan lah. Dan jika panjang sekalipun, dan jika lebat sekalipun, dan kuku, Allah. Dan jika panjang sekalipun kuku tu, dan kulitnya, memang kulit semua kena. Dan jika kulit yang tergantung pada tempat fardu, dan jika panjang sekalipun tu, maksudnya apa? Jatuh, ada kulit dia macam terluka, puk macam tu. Lepas tu macam tu, panjang ke bawah, tapi gantung macam tu, kulit dia. Wajib tu semua. Tak nak basuh senang. Sakit lah. Buang. Tak payah basuh. Tapi kalau selagi dia bersambung, wajib basuh semua tu. Tu maksud tu. Masuk dalam juzuk tangan walaupun dia keluar, walaupun dia terjatuh ke bawah. Jangan jangan bagi dia sambung. Jika kulit yang tergantung pada tempat fardu dan jika panjang sekalipun, dan wajib dibasuhkan lubang dan pecah-pecah yang terbuka. Ini biasa muka lah kan, jerawat. Tangan pun kalau ada lah, kalau tu. Dan wajib dikeluarkan tahi kuku. Tahi kuku ni maksud bukan tahi lah, hitam tu tahi kuku lah. Okay? Yang menegahkan sampai air di bawah. Wajib tu. Yang hitam tu. Tu problem tu. Mari kita tengok ada khilaf mazhab tak. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu ayat wuduk. Wahai orang beriman, bila kamu nak sembahyang, menjaga sembahyang, maka ulama tafsir menambah padahal kamu badan kecil. Itu dalam kurungan lah tu. Kalau tidak memang tak ada tu, badan kecil tak ada. Jika kamu nak sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Jadi ulama tambah kurungan. Maksudnya apa? Maksudnya jika kamu nak sembahyang padahal kamu badan kecil, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, sapuh kepala, nampak? Bukan basuh kepala, sapuh kepala. Wa arjulakum ilal ka'bayn, kaki hingga ke buku lali, meliputi buku lali. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan hingga ke siku, kedua belah tangan hingga ke siku. Bermaksud wajib basuh dua pihak tangan. Tu maksud dia. Dua pihak tangan. Dua pihak. Jadi dengan maksud jika tangan dia ada sini, ada sini, wajib basuh. Jika ada lebih, wajib basuh. Masuk dalam apa? Lebih. Semua lebih. Semua wajib basuh. Tu dua pihak. Apa sahaja. Di atas tu ada bulu, wajib. Ada tai lalat yang timbul, wajib. Ada apa sahaja, semua atas tangan tu wajib basuh. Dan sama balik di muka, wajib basuh lebih, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kena basuh lebih, tidak memadai hanya membasuh tangan dan siku sah. Tak. Yang pertama kerana dia tak ada line.
Tak ada lain. Mana ada lain? Jadi mana dia punya border? Oleh kerana itu, jika basuh tangan tu, dia basuh ni lengan dia panggil. Ni lengan. Ni kan, ni lengan ni. Jika ketika basuh tangan, dia basuh lengan sehingga ke lengan. Pasti tak tangan terbasuh. Confirm kan? Kena sama. Jadi jika dia membasuh tangan tanpa membasuh lengan, tak sah wuduk dia. Walaupun dia dapat pastikan 100% yang lengan dia, yang tangan dia terbasuh. Tak boleh. Sama macam muka tu lah. Tak boleh. Dia mesti basuh lebih. Iaitu dia mesti basuh lengan. Kita dah bahas semalam panjang lebar bab tu kan. Dan sunat pula basuh sampai ketiak. Sunat. Jadi dua sunat. Pertama sunat lengan, kedua sunat sampai ketiak. Abu Hurairah basuh sampai ke ketiak. Habis tangan dia basuh. Sunat lah tu basuh. Jadi sebut dah semalam, yang mana jika kita lebihkan basuhan muka lebih banyak, sebab lebih sikit wajib, sikit tu yang wajib, lebih banyak sunat. Macam tu juga tangan. Ghurran muhajjalin, cahaya yang ada Nabi kenal kita melalui nampak cahaya di muka, di tangan dan di kaki. Macam mana kuda yang macam pakai stokin kan cantik, ni putih, lepas tu pakai stokin, cantik nampak. Yang tu macam tu lah Nabi nampak kita. Umatku mari sini, umatku mari sini, mari sini, mari sini, minum air telaga Kausar. Jadi lebihkan. Jadi bila lagi lebih, lagi mudah Nabi nampak untuk panggil. Lepas tu sampai ke ketiak. Jadi ada dua lah yang sunat. Yang pertama lengan, yang kedua ketiak. Ada dua. Macam mana kalau dia tak ada siku? Sebab ilal marafiq, marafiq ni siku. Macam mana kalau orang tu tak ada siku? Ingat kaedah ni. Bila benda yang nadir, jarang-jarang, yang mana tak ada, sepatutnya orang lain semua ada, macam mana cerah masa depan tu panjang kan, dia wajib basuh muka. Dia ni kalau tengah cahaya memang silau. Orang Kelantan panggil pecah-pecah. Pecah. Silau. Maksudnya apa? Dia banyak berfikir tentang masa depan negara. Okey, di sini. Bila jadi maksud dia wajib basuh muka. Bermula muka, anak rambut. Sekarang anak rambut dia duduk sini. Ambil juga yang ghalib, kebiasaan. Macam maknanya di sini saja. Jadi bagi orang yang tak ada siku, maka dia kena ukur siku orang lain. Macam mana? Ada tanda dia ingat kat mana. Jadi dia wajib basuh situ walaupun dia tak ada siku. Kerana sebut jelas ilal marafiq, yang dia tak ada marafiq, tak ada siku. Tengok orang lain. Tengok orang lain. Macam dibahaskan dalam ujung kat belakang, entah tahun bila kita nak kan, dalam masalah hudud. Ada sebut lebih kurang macam ni kan, masalah hudud, iaitu apabila masuknya hasyafah helmet. Hasyafah untuk dikenakan sama ada sebat ataupun rejam bagi orang dah kahwin, kena tenggelam hasyafah dia panggil. Macam mana kalau tak ada hasyafah dah? Tok Mudim sekali potong semua sekali lah. Tak ada hasyafah. Ambil ghalib. Jadi ukur ghalib orang berapa inci, helmet tu, masuk banyak mana tu? Masuk banyak mana? Masuk banyak tu. Okey, kena hudud. Cukup. Tengok normal tu lah. Ataupun dia dilahirkan memang tak ada tak ada helmet. Macam mana? Jadi ukur kebiasaan orang. Atau dia bincang ujung. Biasa tak sampai sini ya. Tak anak murid mati, tok guru mati. Biasa sampai hujung ni. Biasalah tu. Ni semua belakang-belakang ni. Jadi maknanya kalau tak ada siku, tengok siku orang normal. Jika terpotong tangan, wajib basuh mana yang ada. Kalau sampai sini, wajib basuh sini lah. Basuh sini, wajib basuh sini. Sini, wajib basuh sini. Jadi jika terpotong sampai ke siku, sindi, ini tak ada siku dah, ngam-ngam kat sini, maka potong siku, tak ada siku ni, maksud siku ni tak ada, sunat basuh dia punya tu. Sunat je, tak wajib. Sunat. Sebab dia tak ada siku. Sunat je basuh, tak wajib. Dan sunat basuh tu sekurang-kurang basuh dia tapak tu. Tapak. Kalau nak lebih, lebih kat sini. Tu sunat lah, sunat lagi lah. Kalau jika dia terpotong sampai ke bahu ni, sini sampai sini, tak sunat untuk basuh. Hanya sunat, tak ada siku kat sendi ni, sunat basuh dia punya tapak tu. Jika potong sini, sunat juga basuh di sini, di tapak juga. Kalau nak lebih pun tak apa. Jika sendi ni tak sunat dah, tak sunat basuh, tak payah basuh lah maksudnya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq.
maka basuhlah wajah kamu dan tangan hingga ke siku. Kalau kita tengok bab tayamum, kalau ayat tayamum famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, tu ayat tayamum, iaitu maka sapuhlah wajah dan tangan, tak ada ilal marafiq. Kat sini perbahasan khilaf mazhab lah ni. Pada masalah wudu, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah muka, tangan hingga ke siku. Dalam bab tayamum, famsahu biwujuhikum, sapuhlah muka kamu, wa aydikum minhu, dan tangan kamu. Jadi kerana itu berlakunya khilaf yang mengatakan tayamum kan tepuk muka macam tu je. Kita mazhab Syafi'i kias dengan wuduk. Walaupun mereka mazhab lain mengatakan tak kuat kias dengan wuduk. Kias tu tak kuat. Kenapa tak kuat? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydahuma. Wasariqu pencuri laki, pencuri perempuan. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan dulu. Penzina perempuan, az-zaniyatu kan tamarbutah kan. Waz-zani maksudnya penzina laki, perempuan penzina laki. Betul, hukumlah. Kalau dalam masalah apa ni mencuri ni, wasariqu wasariqatu, maknanya apa? Boleh faham? Boleh faham lah. Orang lelaki banyak mencuri berbanding orang perempuan. Lebih senang. Bab zina, orang perempuan lebih senang. Sebab tu didahulukan perempuan dalam masalah fahsyat, masalah nafsu-nafsu ni lebih daripada perempuan. Dia sama ada dia ataupun dia punca. Dia ataupun dia punca. Dalam masalah curi ni tak payah perempuan ke, tak ada orang perempuan ke, lelaki belasah aja. Sebab tu wasariku, potong tangan, faqta'u aydiyahuma, maka apa ni, potonglah kedua tangan mereka, kedua-dua tangannya, jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Maksudnya ini sebagai pencegahan lah. Apa yang mereka telah lakukan tu kerat sebagai pencegahan. Sebab hukum had ni hukum pencegahan, dia bukan nak hukum orang, dia nak cegah daripada orang buat. Takut. Kalau cuba masuk dalam TV, dia cukup nisab dan cukup syarat-syarat lah. Dia tak letak kat luar, kunci tak tinggal, dia simpan elok-elok dalam peti besi semua, orang curi juga. Memang cukup syarat tu. Kalau setakat motor hilang, kunci terlupa nak angkat, tak dapat, tak boleh, takzir je. Jadi bila tak mangga pun tak boleh. Tak boleh hudud, bukan lepas. Ada orang kata, oh sedap lah macam tu, terlepas. Tak kena hudud. Takzir kena. Bukan lepas. Tak kena lah tu. Jadi katalah cukup syarat semua, potong. Masa potong tu buat secara langsung. TV1, TV2, semua TV. Kemudian Facebook pula live. Lepas tu YouTube live. Viral. Agak-agak ada orang ni. Sebenarnya senang aja, tapi tak nak juga, tak tahulah kenapa. Tak mau juga. Padahal senang je. Betul. Orang akan semua jadi baik. Pencegahan. Allah akan engineer kita. Dia engineer, dia buat kita tahu sistem ra kat sini, ra kat sini. Dia tahu. Jadi tu pencegahan dia. Tu pencegahan. Tapi kita tak nak, kita ikut juga kita sendiri konon kita buat itu lebih berperi kemanusiaan. Ya, cuba kena sekali kalau dia kumpul duit, lepas tu nak pergi haji, lepas tu hilang duit tu. Aku kerat tangan. Tahu nak kerat tangan. Kau kena, kau tahu nanti. Selagi kau tak kena, kau ceritalah panjang-panjang pun. Jadi soalan tadi, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi potong tangan mana? Tak sebut ila marafiq. Jadi potong di sini. Lepas tu ayat tayamum famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Tangan juga sampai sini. Jadi kerana itulah kuatnya mengatakan yang tayamum sampai sini je. Sebab tak sebut ilal marafiq, sebab tak kias. Macam mana pun mazhab Syafi'i kan? Kias kan. Kita ahli sunnah wal jamaah kias. Ada kias. Jadi jangan kias. Cuma kalau dia kata kias batil, tak apalah. Ya, kita kias tak batil, okey je. Tak ada masalah. Jadi jadi kalau kita nak tengok sunat-sunat tu, mulakan bab wuduk ni, masa nak basuh tak ada dalam kitab ni, mulakan daripada jari ni. Jadi masa basuh tangan tu kalau boleh mula sini, dapat pahala ekstra. Ni cerita yang sunat di sini, bukan mula daripada sini. Mula daripada sini. Maksud macam tu.
Kena sini cukup dah, dapat dah dia punya mula tu. Apabila itulah, tapi bila ada dua, sunat kanan dulu. Ada dua, sunat kanan. Apa yang ada dua? Yang ada dua, tangan dan kaki. Jadi sunat tu je. Jadi muka ada satu, tak sunat basuh kanan dulu atau kiri, tak sunat. Tak sunat. Maksudnya basuh kepala, sapu sebelah sini dulu, sapu sebelah sini, tak sunat. Jadi yang ada dua sunat, iaitu kaki, tangan dan kaki. Bila ada dua, sunat kanan dulu, baru kiri. Kalau buat serentak, tak ada pahala sunat. Memang mesti tak, kalau tak sah, tak logik. Tak sah, tak logik. Cuma tak dapatlah pahala menganan ni panggil. Menganan tu lah kan. Ada juga yang sunat serentak. Ada yang sunat serentak bila tak ada kanan dan tak ada kiri. Macam muka, basuh muka, sapu kepala, telinga, sunat serentak. Tak sunat. Basuh sebelah, memang ada orang buat. Dia sunat serentak. Yang sunatnya adalah sapu, bukan basuh. Bukan ambil air, bukan. Basuh, air mengalir kan. Kita dah bahas 2 hari lepas kan. Basuh, air mengalir. Ataupun mampu untuk mengalir. Mempunyai keupayaan air itu untuk mengalir walaupun tidak mengalir lah kan. Sapu iaitu kebasahan, menghantarkan kebasahan, basah. Boleh juga daripada kepala terus telinga, boleh juga boleh juga ambil air lain. Sunat ambil air lain. Cuma sebenarnya telinga ni bukan, sunat sapu telinga ni bukan 3 kali. Sebenarnya 18 kali. Kan? 18 kali tak? Macam mana 18 kali? Masa basuh muka, sunat kena telinga. Basuh muka sunat 3 kali, telinga dah kena dah sikit lah. Kan sunat 3, maksud 3. Kemudian lepas basuh muka, buat apa? Tangan tak ada kena-mena lah. Sapu kepala. Ketika sapu kepala tu, sunat kena lagi sekali. Kena kan telinga tu? 3 kali. Lepas tu telinga sendiri. Masa nak sapu telinga sendiri, sunat lagi. Jadi kalau kita kira ni 3, ni 3, 3, semua 18. 6 kali 3. 3 kali. 3 tu maksudnya 6 tu. Maksud 3 tu sebenarnya 6. Maksud muka tu 2. Kali kedua 4, 6 kan. 6 ketika basuh muka, 6 ketika sapu kepala, kena telinga juga, 6 ketika sapu telinga yang khusus. Semua sekali 6 kali 3, 18 kali. Maknanya apa? Jaga telinga ni. Jaga sebab sampai 18 kali kena sapu. Antara lain adalah masa basuh tangan. Basuh tangan ketika nak wuduk tu, sunat basuh tangannya dulu. Masa nak basuh muka tu, sunat. Yang tu sunat serentak juga. Tak sunat kanan basuh tangan ni. Bukan tangan ni, tangan yang ni tu. Yang mula-mula tu kan. Bismillahirrahmanirrahim tu. Tu sunat serentak. Sunat. Kalau buat kanan juga. Tapi kalau terpaksa pegang pipe tu, peganglah pipe tu. Dan kaedah kanan dulu baru kiri, ingatlah. Ke dah lupa dah. Kaedah menganan tu. Macam mana nak guna kanan kiri? Apabila? Macam nak masuk masjid kanan ke kiri? Nak masuk masjid kaki kanan ke kiri? Kanan. Nak masuk toilet? Kaedahnya nak. Nak pergi ke tempat baik. Maksudnya dia ada tempat baik tapi nak pergi lagi baik. Ataupun dia ada tempat kurang baik, nak pergi ke tempat baik. Bila nak pergi ke tempat baik, kanan. Jika dia ada tempat yang baik, nak melangkah ke tempat yang kurang baik, kurang mulia, kiri. Jadi kalau nak masuk masjid, kenapa kanan? Sebab masjid dengan tangga mana mulia? Masjid lah mulia. Itu ke kanan. Nak keluar masjid, daripada masjid dengan tangga mana lagi mulia? Tangga tempat sedang dia duduk, kena tukar kiri. Nak masuk toilet, mana lagi baik? Kalau toilet dalam bilik dia, bilik dan toilet, mana lagi baik, mulia? Mestilah bilik. Kiri. Nak keluar macam tu lah. Nak masuk disco, kiri kanan? Sama lah, kiri. Nak masuk shopping complex, kiri kanan? Shopping complex, Giant, Tesco, apa semua-semua tu, kiri yang masuk, keluar kanan. Sebab dalam tu macam-macam ada orang. Orang tak sembahyang ada, orang tu dah aurat ada, macam-macam. Jadi tempat tak elok. Dia istilahnya pasar ataupun, dan kita disunatkan untuk membaca masuk tempat-tempat macam tu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, macam masuk toilet. Cuma jangan baca kuat-kuat, nanti orang kata
Dia ni buat apa masuk dia Tesco baca. Sebab dalam tu ada syaitan betina dan syaitan jantan dalam tempat. Sama juga nak masuk pasar, market. Sama. Nampak macam market okey apa? Oh tak. Market tak okey. Nanti kita akan bahas tu bila-bila nanti. Okey, habis. Macam ni kalau ada tattoo? Bukan tattoo yang singgam. Itu bukan. Hilang lah. Macam ni kalau ada tattoo di tangan. Biasa tangan. Sebab ada orang tanya baru ni. Dia ada naga sini. Ada kan? Macam ni? Macam mana buat? Katalah semayang. Kata nak semayang. Jadi nak semayang. Pertama kita kena tengok. Pertama Tok Guru pesan lah. Siapa buat tattoo ni celaka besar. Bukan kau buat tattoo, kau celaka. Bukan. Celaka besar tu maksud bala besar. Bala besar maksudnya berat sungguh lah. Sepatutnya kalau benda-benda lain tu teruk lah, jahat lah. Ini tak, celaka besar. Maksudnya teruk sangat. Kenapa? Nak menyelesaikan tattoo tu sangat payah. Kenapa? Sebab tattoo ni dia buat, pertama dia ada macam pistol tu panas. Dalam tu dia ada color. Color tu dia masak ataupun dipanaskan. Bila dia inject anjet ataupun kita panggil letakkan dekat kulit, dia akan bakar kulit tu macam tu lebih kurang. Bila dia bakar, keluar darah. Darah tu akan bercampur dengan color. Color yang ada dalam tu. Color tu ada unsur-unsur plastik, ada unsur-unsur tak lalu air lah semua lah. Campur macam tu, terbakar kulit sekali. Istilah terbakar lah. Kalau nak pakai istilah lain pakailah. Jadi maknanya dia kekal. Iaitu najis darah campur dengan color yang ada unsur plastik atau unsur yang air tak boleh lalu. Kemudian dikekalkan di atas kulit. Jadi dia buat tu, ni bukan orang kafir. Orang kafir settle, masuk Islam settle. Ni cerita orang Islam. Orang kafir tak ada hal. Buat ketika dia masuk Islam ni, zero balik, kosong. Walaupun umur dia 40, 50, 60, kosong terus. Ini cerita orang Islam. Celaka besar. Jadi bila dia buat cantik dah semua, jadi maknanya di badannya sentiasa ada najis. Sentiasa ada najis, iaitu najis darah yang bercampur-campur dengan, dan bila nak ambil wajib, nak ambil wuduk, tak lalu air. Jadi macam mana nak buat? Nak kalau dah nak bertaubat, yang pertama dia kena taubat nasuha. Taubat nasuha ni paling senang sekali sebut, tapi buat susah. Antaranya kata Imam Ghazali Minhajul Abidin, yang pertama dia kena menyesal. Yang kedua dia kena berazam tak nak buat dah. Kemudian dia kena cari ilmu berkaitan lah dengan perkara tu. Dan dia mesti sorok benda tu. Sorok. Dan dia mesti jijik dengan benda tu. Jijik dengan perkara yang dia buat. Kalau dia zina, dia kena jijik dengan zina ataupun bernasuha. Kalau setakat, kenapa tak berzina dah? Tak larat dah, 60. Tapi tak, dah 10 tahun dah tak berzina. Itu kan nyesal. Itu tak larat. Kena Viagra sekali, zina balik. Jadi oleh kerana tu, nak dalam masalah tattoo ni sangat susah. Sehingga berkhilaf ulama apa ni, Syekh Ramli bin Hajar boleh semayangkan ke tak boleh semayang jenazah dia. Nak cerita pasal tattoo ni, bila orang yang bertaubat, dia akan wajib meninggalkan dosa dia. Dia tak nak ulang dah, dan dia menyesal dengan sebenar-benar sesal. Setiap rukun taubat tu dia ada syarat. Contohnya dia mesti meninggalkan perbuatan tu. Rukun dia mesti jangan buat balik. Itu satu. Dia mesti tak nak ulang. Rukunnya dia mesti tak ada teringin pun nak ulang. Itu rukun taubat. Dan dia mesti menyesal dengan perbuatan dia tu. Rukun menyesal adalah jijik. Rukun menyesal jijik dengan perbuatan tu. Benci. Jadi bila ada tattoo, dia jijik. Macam mana nak jijik dengan tangan sendiri? Itu celaka besar tu. Macam mana nak jijik dengan tangan sendiri? Maksudnya dia tengok je Allah. Sebab tu kita bila dah taubat dalam dosa-dosa yang lepas, kan? Dosa-dosa yang lepas, kita kena sorok
Sebab tanda jijik adalah sorok. Adakah kita buang air besar tadi, lepas tu dia punya bentuk tu gelak. Dia punya bentuk tu macam ni, lepas tu kita cerita dengan orang. Ada? Kenapa tak cerita dengan orang? Aku buang air besar tadi. Cair, dia keluar macam ni, ada rupa macam ni, lepas tu ada bau dia macam ni. Kenapa tak cerita? Jijik, sorok. Malah jatuh je najis, tak sempat nak tengok pun. Sebab apa? Jijik. Okey. Dia kalau contoh dia macam dia lapar. Dia pergi makan kedai, makan mahal-mahal. Pernah dengar ikan ubi? Mahal kan? Kalau Chinese punya masak Chinese food, sedap. Ikan ubi apa? Haruan bodoh. Orang kampung saya panggil haruan bodoh. Haruan, bukan haruan betul, haruan bodoh dia panggil. Macam bodoh tapi harga dia orang bodoh tak boleh makan. Orang cerdik panggil ikan ubi. Okey, katalah nak. Jadi bila macam tu buat masak dalam 500 sekor tu. Okey, makan. Ketika makan tu dia ada kawan dia kata, "Air kosong satu." "Kau tak makan ke?" "Tak apa. Aku dah kenyang lah. Tak makan. Kau makan." Kawan dia minum air kosong. Dia makan. Masa dia makan tu sedap. Nak kiaskan kepada dosa ni, sedap, bangga, seronok, menikmati, kan? Apa lagi ya? Semua ada waktu perasaan masa makan ambil. Mesti aku boleh makan siakap 3 rasa. Ini baru steam limau, ikan ubi. Kita rasa bangga. Betul? Makan pula masa masuk mulut tu kita kunyah tu kalau boleh pelan-pelan. Supaya kita dapat rasa lama sikit untuk kita telan. Rugi ya. Boleh mahal ambil. Rugi ya kan. Kita nampak itu adalah umpama dosa yang kita buat. Kita makan sikit, makan kenyang. Berapa? Bangga pula. Bayar. Okey, habis. Itu adalah umpama dosa yang kita buat. Ketika buat tu seronok. Lepas tu bangga. Lepas tu menikmati. Okay. Ketika malam tu kita dengan kawan kita lah juga. Kawan kita relax je. Kita sakit perut. Memulas perut. Kawan kita relax sebab dia tak makan. Kita pun pergi toilet, duduk, keluar. Apa yang kita makan tadi dengan bangga, dengan seronok, dengan menikmati. Adakah kita menikmati najis tu? Tengok 500 setengah. Baunya. Ada ke? Tak ada kan? Ish. Lepas tu kita pun selamat tinggal najisku. Tak ada. Kita akan cepat-cepat hilangkan najis tu, menandakan kita tak nak tengok dah, jijiknya kita. Macam tu juga dengan dosa yang telah kita buat dulu. Apabila kita tengok, kita akan rasa jijik. Tengok jijik. Jadi tak betul lah, tak kena lah. Caranya jika tattoo tu ada dekat muka, tak boleh buat apa, takkan nak pakai bodah. Tapi kalau dia ada kat sini, dia pakai t-shirt. Asal pakai t-shirt harus, bagi dia haram, bagi dia je. Kerana tanda orang jijik ke tu? Sambil-sambil jalan bawa tahi yang ikan ubi tadi tu. Ada ke? Itu bukan tanda orang jijik dengan tahi, tanda orang tanda orang dia sayang lagi. Jadi dia duduk tu, orang tengok dia pun ada kat sini, nampak kepala naga dekat sini. Tu dia sini tutup tapi ada kepala naga. Alah, biasalah dulu. Zaman-zaman jahiliah. Apa aku tak buat semua tu. Bang, nampak dah. Racing dah semua disebut pompang. Tapi sekarang dah menyesal. Menyesal? Tak cukup rukun taubat. Tak menyesal. Sembang lah dalam hati duk bangga lagi. Sebab tu kita tutup. Dan tak boleh sharing. Dengan maksud kita jemput, datang, kita pun pergi ke masjid surau. Saya dulu benda jahat apa saya tak buat. Tu tengok yang bising pompang tu semua gangster tak kucing. Mula kita. Aku dulu apa tak buat, tapi aku sekarang dah menyesal. Bohong kau tak menyesal. Itu bukan tanda orang menyesal. Dia tak boleh kena sorok. Kalau yang macam ni nak macam mana? Yang benda-benda tak boleh nak macam mana kalau di sini? Kan? Jadi kalau takkan nak pakai tudung. Benda tak boleh buat apa, tak boleh buat apalah. Tapi benda yang ada tu kadang-kadang kita boleh nampak. Di sini tak boleh buat apa lah kot. Benda yang tak boleh buat apa tak apa. Tapi di sini kenapa tak pakai panjang? Kalau cantik maksudnya kosong tak apa. Soalannya ada problem tu untuk merasa jijik tu.
Jadi dia kena jijik. Jadi macam mana? Ada kadang-kadang kan dia couple, bila couple pergilah mungkin buat maksiat ke, pegang tangan ke, ataupun tak kisahlah apa yang dia buat dengan perempuan tu. Dia pergi ke Merah Highland ke, lepas tu dia lukis was here, lepas tu love tu. Biasa dia tengok dekat pokok. Setelah 20-30 tahun, pokok tu dah tinggi. Anak dia ada masalah keluarga. Saya buat cerita ni. Anak dia, maksudnya dia, lupa pula. Dia bila dah macam tu, akhir sekali dia kahwin. Mungkin dia buat maksiat dekat Merah Highland. Tu cerita lain lah. Akhir kahwin. Kahwin tu maksud bagus lah. Dah tak buat maksiat dah. Okay. Tapi dia tu love tu dekat pokok. Selang 20-30 tahun, dapat anak semua, anak dia nak kahwin. Dan anak dia dah kahwin, ada problem dengan lelaki. Buat cerita. Dia pun pergi, jom ikut kau ni berpisah, nak berpisah ke apa, apalah. Jom ikut ayah nak pergi Merah Highland. Ayah lama tak pergi Merah Highland ni. Contoh, pergi. Dia pun, mesin ni nak tunjuk, ni pokok ni, kami dulu, ada cerita apa? Cerita benda apa? Aib dia dulu. Dia buka balik. Tengok tu, love tu, ayah yang buat tu. Tak cukup rukun taubat. Ayah yang buat tu. Tengok, cinta kami ni betul-betul susah, senang, tetap setia. Engkau baru sikit diuji oleh sikit nak bercerai dah. Kau tengok tu. Tengok kami sama sekarang ni. Caring. Contohlah sebab apa. Baik tak? Bunyi macam baik kan? Bunyi macam baik lah. Bagus nak sedarkan anak dia. Tapi tu, dia tak menyesal. 30 tahun tak menyesal dia buat dosa tu. Tak taubat lagi maknanya. Dia belum bertaubat. Tapi kenapa dia tak buat dah maksiat? Sebab dia dah kahwin. Sebab tu tak buat maksiat. Tapi dia belum bertaubat. Macam mana orang yang ambil barang orang, lepas tu dia pulangkan balik kan, ataupun dia ganti. Orang tu kata halal, dia pun halal tak apalah, kau dah mengaku, kau dah tak apalah, kira halal. Settle lah. Ramai orang cakap settle. Belum settle. Kenapa belum settle? Dia buat dosa dengan dua pihak. Pertama, pihak orang yang ambil. Kedua, Allah bagi tak? Bila nak minta ampun dengan Allah? Aku dah settle dengan kau, Allah terpaksa ampun dengan aku. Banyak kau punya besar. Allah kata, bila kau buat hal dengan orang, kau kena pulangkan semua. Dia pun pulang dengan orang. Okey, aku dah pulang. Allah, aku dah settle. Kau tulis, padam balik dosa aku. Boy, berapa besar kau yang boleh arang. Sepatutnya dia wajib taubat. Ya Allah, aku dah buat dosa. Kerana aku dah settle lagi ni. Tapi aku nak settle dengan kau pula. Ya Allah, aku buat dosa. Ampun. Jadi kebanyakan orang dia tak minta ampun dengan Allah dah. Dia lupa. Dia kata dah settle dengan manusia dah. Tak cukup rukun taubat. Tak cukup rukun taubat. Jadi bila macam tu, jika ada tatu, maka ulama mengatakan jika dia telah bertaubat nasuha, maka sah wuduk dia. Sah mandi wajib dia, sah sembahyang dia, boleh dia dimandikan jenazah dia dan disembahyangkan. Tanam mestilah boleh. Jika dia tak nasuha, taubat dia tak bertaubat, dia tak sah sembahyang dia. Yalah, dah tak bertaubat. Tak sah sembahyang dia sebab ada celaka besar tu. Tak sah mandi wajib dan mandi jenazah dia juga tak sah. Kerana apakah syarat solat Zuhur? Solat Zuhur syaratnya masuk waktu. Tak masuk waktu boleh sembahyang Zuhur? Tak boleh. Maghrib sama juga masuk waktu. Apa syarat solat sunat duha? Masuk waktu. Waktu duha. Tak boleh solat duha waktu malam. Okay. Apa syarat solat gerhana? Masuk waktu gerhana. Apa syarat solat raya? Masuk waktu raya. Waktunya pula waktu sekian-sekian, tak boleh lebih sekian-sekian ada. Apa syarat solat jenazah? Tu yang nak tanya. Ada jenazah. Mati, meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Allah boleh. Jadi apa syarat? Memang Islam lah cerita ni. Islam. Mandi dulu. Kalau tak mandi tak boleh. Kena kapan ke macam mana? Mandi. Lepas tengah-tengah mandi, selesai sempurna mandi, boleh sembahyang terus. Nak tahu syarat yang biasa buatlah biasa. Okey je. Ni syarat dulu. Kadang kita buat yang ideal. Syarat kita tak tahu. Tapi sah, itu syarat. Masuk waktu solat jenazah adalah selepas sempurna mandi, bukan kapan. Jika sempurna mandi, maka masuklah waktu untuk solat jenazah. Sunat kapan dulu baru sembahyang. Tapi masuk waktu jika sempurna mandi. Sempurna mandi dan tidak ada najis
di badan jenazah ataupun di kain kafan. Jadi bila orang ada tattoo, sempurna tak mandi? Tak sempurna. Jadi tak boleh sembahyang. Kerana tu kata Syekh Ramli Ibn Hajar, mana satu lah Robert ni, dah lupa. Salah seorang daripada tu lah. Sekejap. Syekh Ramli mengatakan dibenarkan untuk mandi dan sembahyang jika dia dah bertaubat. Dia dah bertaubat nasuha, dibenarkan untuk mandi dia kira sah lah maksudnya, dan sembahyang tu sah lah juga sebab dia dah bertaubat nasuha. Ibn Hajar kata tak boleh, tetap juga tak boleh sembahyang. Adakah dengan kenapa tak boleh sembahyang? Kerana dia tak bertaubat. Maksud nak tahu dia bertaubat ke tak bertaubat macam ni, kita tengoklah rupa dia. Kalau duduk macam tu, jadi adakah dia ahli neraka jika tak disembahyangkan? Tak. Bukannya sebab dia tidak disembahyangkan dia masuk neraka, tak. Sebab sembahyang tu cerita fardu kifayah orang hidup, tak ada kena-mengena dengan dia. Walaupun sembahyang ke tak sembahyang ke, kalau neraka kalau syurga walaupun tak sembahyang. Kan? Tak sembahyang tu tak disembahyangkan. Jadi tu cerita orang hidup. Orang mati tu kita tak tahu. Cuma dia tak ada qarinah, yang panggil qarinah. Tak ada rupa orang taubat. Oleh kerana tu tak bolehlah sembahyang dia. Tak boleh sembahyang. Kata Syekh Ramli boleh dengan syarat ditayamumkan. Lepas mandi semua tayamum muka. Macam mana budak yang ada kulufah di bawah tudung dia tempat tu, dia tak sunat, dalam bawah tu ada najis. Jadi kalau dia panggil apa? Leceh apa? Lupa dah bahasa dia tu. Leceh. Leceh tu dia jadi macam menyakiti lah ke? Tak boleh. Jadi nak buat macam mana? Nak ambil macam mana nak buat? Jadi biar je lah ketika mandi. Sebab benda tu dia tak minta jadi macam tu, budak tu kena tayamum. Nah, dalam masalah ni tayamum juga. Kerana ada tempat yang tak kena air tu ditayamumkan selepas dimandikan dengan syarat dia dah bertaubat. Baru sah, baru boleh disembahyangkan. Jika tidak, tak boleh disembahyangkan mengikut kata Ibn Hajar. Jadi macam tu, macam mana tu? Tak boleh sembahyang, tak boleh sembahyang. Habis tu neraka dia, tak ada kena-mengena dengan neraka syurga. Kalau dia kata dia menyesal kat dalam orang tak tahu, syurga juga. Sebab sembahyang tu kerja orang hidup, bukan kerja orang mati. Memang dah putus hubungan dah pun, tak ada apa-apa. Jadi kita bimbang, habislah tak sembahyang, habislah. Apa habislah pula? Tak habis. Macam tu juga solat ghaib. Hati-hati dengan solat ghaib. Solat ghaib, syarat untuk solat ghaib adalah dia solat hadir, solat jenazah hadir. Jenazah di depan tu dia sembahyang ghaib, hadir. Jika jenazah dekat situ, dia dekat lorong 1536. Nama ghaib. Ghaib ni bukan hilang kena makan harimau, bukan. Hilang ghaib. Maksud apa? Lemas ghaib. Bukan. Maksud ghaib tu bukan hadir. Tidak hadir. Maksud tidak hadir tu jenazah tak ada kat situ. Tapi ada kat tempat lain. Kalau jenazah tu ghaib, boleh sembahyang tak? Ghaib Melayu. Bukan sembahyang ghaib. Boleh tak seorang tu ghaib ataupun hilang di solat ghaib untuk dia? Tak boleh. Masuk hutan hilang, dia kena tengok nampak kena makan harimau. Tolong harimau pegang, hilang terus. Lepas tu mesti dah mati sekarang ni. Kalau tengok bajet 4 hari dah mati, dah hancur dah. Dia mandi tak boleh kerana tak ada sembahyang, tak boleh kerana untuk sembahyang kena mandi. Walaupun ghaib sekalipun. Tu syarat dia mesti mandi. Jadi kalau dia lemah tengok tolong mari. Dia dah termandi automatik. Tak boleh. Sebab dia kena orang mandikan. Maksud tak boleh tu, tak boleh solat jenazah untuk ghaib untuk dia, tak boleh. Habis dia kena tembak MH370. Meletup. Kena tembak. Boleh ke sembahyang? Boleh. Confirm mati. Mandi? Kat situ. Satu lagi, MH17. 17. Jadi yang 370 tu masih lagi boleh lagi atas perbahasan-perbahasan nak mandi macam mana, dah hancur dan sebagainya lah. Itu pun fardu kifayah, kewajipan bagi orang hidup tu kan. Itu ada perbahasan lah. Tapi MH17 hilang kan. Itu tak boleh. Confirm tak boleh. Tapi bahasa panjang lagi. Tunggu 4 tahun sebagainya. Tunggu 4 tahun boleh. Tak boleh juga, memang tak boleh lah. Tu kata ada bahas lagi. Sebab apa? Dia mesti kena mandi. Cuma masih lagi ada bahas sekali, benda dah tak ada, benda terhancur, tak boleh nak mandikan, gini, dia benarkan untuk sembahyang juga. Boleh juga untuk sembahyang. Memang asalnya tak boleh. Dia mesti masuk waktu untuk sembahyang jenazah. Iaitu mesti mandi. Kalau tidak, habis tu macam mana dia, kesian lah dia hancur. Kesian apa? Kalau dia akidah betul, cukup semua, syurga lah.
Habis tak semayang kan? Bukan semayang tu masuk syurga. Semayang tu kerja orang hidup. Kadang orang dia pelik sikit. Kalau kata dia colourkan rambut jenazah, dia colourkan rambut. Kami dulu kat pondok tu ada satu jenazah ada colour. Ya Allah, ada subang, ada apa, ada subang, ada ni dia pakai. Jadi kita nak mandi kan macam mana? Rambut karat. Rambut dia pakai tu. Nak pakai apa? Letak ubat semua tak boleh. Rambut dia tak hilang, dia punya colour. Tengok tak kentak masuk air. Lepas tu ada kuku dia. Ni lelaki ni cerita. Tapi yang tu lah, geng-geng LGBT ni lah. Ni macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Tak boleh. Macam ni lah. Balik. Kami balik. Tak uruskan. Sebab macam mana? Jadi kita uruskan. Lepas tu nak kena semayang. Semayang tak boleh. Kita nak buang benda tu. Kena kikis. Kikis tak boleh. Menyiksa mayat istilahnya. Macam mana nak buat? Tak boleh buat. Akhir sekali macam ni lah. Urus sendirilah. Kami tak reti ya. Macam tu. Tak reti. Sebab takut. Tak boleh semayang. Jadi macam mana? Tanam macam tu je. Mandi lebih kurang macam tu. Kapan. Wajib tanam. Tanam wajib. Kau dah busuk. Orang kafir wajib tanam. Orang kafir mati wajib tanam. Tapi mandi apa ni tak wajib. Tanam tu wajib. Jadi bila macam tu kau kata apa habis lah kesian lah dia ni. Uruslah sendiri. Apa masalah? Uruslah sendiri. Lelaki marah. Kali tahu kata kenapa? Yang kecoh-kecoh tu, tak tahu kami tak reti nak buat. Kenapa tak reti? Tak boleh lalu air. Bila tak boleh lalu, tak boleh semayang. Lepas mandi nanti dia suruh semayang. Sebab apa dah sedia dah ni? RM5, RM10. Imam tu 3 sampul dah sedia. Biasa tu kain plekat tak cerita. Sini tak ada kan? Area sini tak ada kan? Biasa kat KL kat tak ada lah. Tak ada. Sini semua pakar-pakar semayang. Sana tak. Dia panggil orang tertentu ini, lepas tu siap tunggu kat situ. Untuk bagi. Jadi benda tu kita nak terima. Nampak dah. Dia pun nak kena semayang. Semayang tak boleh. Kita mengaji tak boleh. Kata tak boleh. Lepas tu nak buang tu nak pakai apa? Tak reti dia ada yang panggil apa? Liquid apa? Bukan liquid. Liquid benda ada nama tu. Dia kena bubuh. Dia punya acid tu je baru boleh luntur. Kalau kita bubuh klorok tak jatuh. Macam tu lah ya. Jadi kena kikis. Kikis tak boleh. Keluar juzuk badan tak boleh. Macam mana nak buat? Rambut pula macam mana ni? Rambut tak rata air. Balik. Itulah boleh jika dia taubat. Itu pun Syekh Ramli. Jadi susah mau cakap. Susah mau cakap. Okey, habis kat situ lah. Dan wajib dikeluarkan tahi kuku. Ni yang tahi kuku ni macam mana ni? Dikeluarkan tahi kuku yang menegahkan air sampai ke bawahnya. Pendapat mutamat dalam mazhab Syafi'i, tak sah wuduk jika tidak buang kotoran di bawah kuku. Sama ada bawah, tepi, tak kira. Kaki atau tangan. Cekang tak cekang, tak boleh. Pendapat mutamat dalam mazhab Syafi'i. Jadi wajib kerat. Kadang-kadang kita ada kat tepi-tepi tu. Pendapat minoriti. Imam Ghazali, Imam Zarkashi. Pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, dimaafkan kalau dia daripada daki. Daripada kulit kita daki. Jika dia daripada luar, tanah daripada luar, tetap tak dimaafkan juga. Biasa kaki lah. Kat tepi tu, hitam tu, daripada apa? Jika daripada kulit kita sendiri, daki kita, jadi macam tu, pendapat dhaif sah lagi, walaupun tak masuk air. Pendapat mutamat tetap tak sah juga. Tangan pun sama. Tu lah, susah sikit. Memang susah pun. Tapi jangan risau. Imam Hanafi, mazhab Hanafi, tak kisah. Bawah kuku semua sah. Lalu air, tak lalu air, semua sah. Sebab mazhab Hanafi ni lain macam sikit. Niat tak wajib, tertib tak wajib ketika berwuduk. Dia lain macam sikit. Banyak perbezaan dengan mazhab Syafi'i. Jadi kat situ luaslah fiqh. Cuma bukan kita suruh ringan-ringankan tak. Benda yang dah lepas jangan dikenang. Ada mazhab lain lega, tapi hati-hati dengan akidah. Serong habis. Serong akidah habis. Fiqh boleh kau tim lagi, tengok dulu. Pendapat dhaif boleh tengok dulu. Tapi cuma ibadah yang dilakukan tak mantap lah. Tak benda subsidi. Subsidi mazhab. Apa sangat? Semayang boleh sah. Tak lipat kaki tu macam ni, tak lipat. Sah mazhab Maliki. Tak apa, sunat je, 7 anggota. Tapi tak kena tapak, tak kena. Tak sah tak mazhab. Tapi dah semayang 20 tahun tu ada kualiti. Subsidi. Baja subsidi. Power sangat. Baik beli baru power kan. Racun subsidi apa sangat. Kadang-kadang tak mati pun. Tu. Tapi kalau beli yang powernya, jadi soalan macam tu lah subsidi ni. Kurang sikit. Jadi oleh kerana tu
wajib keluarkan semua tahi kuku. Tahi kuku maksud hitam-hitam di bawah kuku. Kata Imam Mazhab Hanafi, katanya sah juga wuduk kerana satu peristiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengok sahabat dia ambil wuduk kuku panjang, dah semayang, kuku panjang dan hitam. Nabi kata, kerat kuku tu. Apa ni? Apa hitam kerat. Nabi tak cakap pun, ulang balik. Nabi tak cakap ulang balik. Jadi Nabi dia akan tengok mungkar, cegah waktu tu juga. Dia takkan biarkan benda tu. Jadi oleh kerana itu pada mazhab Hanafi kata tak wajib. Dia beza macam apa? Yang tak kena kaki tu kan, yang apa? Sahabat dia ambil wuduk laju nak sembahyang asar, lepas tu tumit dia tak kena air. Nabi tak bagi can yang tu. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit dalam neraka. Macam tu terus. Elak-elak Janganlah marah-marah, cakaplah basuh kaki tu. Nanti tak sah sembahyang. Kenapa Nabi? Wailul lil aqabi minan nar. Tu ayat keras tu. Wail ni 3 makna. Neraka wail, celaka. Semua tu. Celaka tumit dalam neraka. Tak kena tumit je pun. Bukannya pergi merompak. Bukan tak kena tumit. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit dalam neraka. Kalau tumit dalam neraka, sama juga Nabi dengar ketika Isra Mi'raj, tapak kaki Bilal kan. Aku dengar Bilal tapak kaki kau dekat dalam surga ketika Mi'raj. Dengar tapak kaki. Nabi kenal sahabat dia sampai tapak kaki. Maksud bunyi jalan, cara jalan tu tapak kaki. Kan kita ada macam-macam jalan ya. Ada jalan. Ini mesti orang ni jalan seret. Ada kita tahu dia punya rentak. Nabi kata aku dengar cara jalan tu dekat syurga tu, tapak kaki kau Bilal, kau buat apa? Yang sampai macam tu sekali. Jadi nak beritahu, jika tapak kaki Bilal ada dalam syurga, takkan badan dia neraka. Samalah. Jika wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit dalam neraka, maknanya masuk neraka kerana tak basuh tumit. Jadi Nabi cegah terus. Dalam masalah ni Nabi tak cegah pun dengan maksud Nabi kata, keratlah kuku tu panjang hitam. Tak suruh ulang balik sembahyang. Itu mazhab Hanafi punya hujah lah. Macam mana pun mazhab Syafi'i mutamad tak sah. Dhaif sah. Jika dia berasal, hitam tu berasal daripada daki, daripada dia sendiri, bukan berasal daripada luar tanah apa semua, tak dimaafkan juga. Kalau dia kerja hari-hari berkaitan dengan cat, dengan lilin, dengan minyak, dengan sisik ikan, yang biasa dia memang hari-hari bekerja dengan benda tu. Biasanya pomen, tepi tu, pomen, ataupun dia buat cat, ataupun dia tukang cat, buat lilin, kilang lilin, benda tu semua tak lalu air tu. Minyak, kilang minyak ke apa kan, minyak yang ni lah, yang tak lalu air lah, sebab minyak ni lalu air. Sisik ikan, maksud dia turutkan sisik ikan tak lalu air juga. Dia jika ada dia dimaafkan. Tak, kalau ada kat anggota wuduk dan ada kat anggota wuduk sikit, dia dimaafkan. Dengan syarat dia kena bersihkan sedaya upaya. Biasa pomen lah dalam bab ni. Pomen, minyak hitam, tepi ni memang ada. Ni tepi-tepi ni memang ada. Jadi dia kena buat sedaya upaya. Dengan maksud nak sembahyang ni, buat sedaya upaya dia lah. Okey, dah semua dah, ada lagi sah sembahyang. Kalau tidak memang tak sembahyang je. Sah sembahyang. Walaupun hitam tu ada. Tapi bagi yang bukan pomen, dia hantar repair kereta. Lepas tu pomen nak repair, dia tunjuk sekali. Ni kan bukan ke rantai ni duduk sini. Ni tangan kena ni. Ni. Duduk sini. Bawah ni tu, minyak hitam tu tumpah kat bawah ni, ketatkan sikit. Kena sini. Dia sembahyang. Ada. Tak sah sembahyang. Tak sah wuduk. Sebab dia bukan pomen. Dia pergi tunjuk macam tu. Macam orang yang bela beruk, jika ada bulu beruk dekat dia ketika dia sembahyang, sah sembahyang dia dengan syarat tak banyak bulu beruk, sebab dia bela beruk. Tapi kalau dia bela kucing tapi ada bulu beruk dekat dia, tak sah sembahyang. Nampak? Dia bela kucing, jika ada bulu kucing di badan dia ketika dia sembahyang, jika tak banyak, sah sembahyang dia. Banyak ulama bahas akhir sekali senang, jamak 3 settle. Maknanya 1 2 je sah, 3 tak sah. Banyak. Sebab tak ada, banyak sikit tu tak ada dobit. Akhir sekali paling senang sekali dobit, mufrad, musanna, jamak. Jamak tu kan banyak. 1 2 sikit. 1 2.
Kadang-kadang ada banyak lah bulu kucing. Itu pun bagi orang yang pelihara kucing. Macam mana pun bab kucing dia khilaf lagi. Kalau Nabi kata kucing ni bermain di kaki-kaki kamu, dia banyak dimaafkan. Bila banyak dimaafkan, banyak pun tak apa bagi pembela kucing. Hanya kucing, beruk, gajah, rimau semua tak dimaafkan. Dia pembela rimau. Tapi ada bulu beruk dekat badan dia. Berapa? 3. Tak sah. Itulah. Dia kena yang dia bela. Itu yang kerja hari-hari lah. Habis dah kot. Apa dah ni? Kita tekak, tak boleh nak cakap lagi kuat-kuat lah. Dan keempatnya, nyapu kulit ataupun kulit kepala ataupun rambut. Kita kena bulan depan. Tak agak lah sakit. Ini pun slow lah cakap. Perit. Perasan tak? Sebab esok pagi ada lagi. Jadi bab rambut ni sementara nak amal ni pastikan untuk ni kita berhenti tanda yang keempat. Rambut kata panjang rambut ni. Rambut ni panjang. Rambut ni sampai sini. Ni rambut. Untuk amal sekarang ni lah sementara ni kan. Jika dia ambil wuduk, dia sapu kat sini, tak sah. Jadi maksudnya sapu rambut adalah rambut yang di dalam had kepala. Apakah rambut dalam had kepala? Jika dijatuhkan dia dalam had kepala ni semua ni tak sah ni kalau sapu kat sini. Ni tak sah sapu kat sini. Ni tak sah sapu kat sini. Sebab dia bukan had kepala. Dia hanya kat sini yang ni had kepala. Faham had kepala? Rambut ni dia ada had muka, had kepala. Yang ini had kepala cuma umbi je. Yang lain semua had kepala. Tak sah sapu sini. Tapi yang ini dia separuh. Mana? Separuh. Ada had kepala. Ni. Ada had kepala, ada had muka. Yang ini had kepala, ni muka ni kat sini tak boleh, tak sah sini. Tapi sini sah. Ni. Macam tu juga. Macam tu juga kat tempat-tempat sini. Jatuhkan dia kat mana dia, sapu kat sini tak sah. Lekat sapu kat sini tak sah. Ni. Kerana dia dah keluar pada had kepala. Jadi caranya kita buat. Jadi cara yang ni semua ni jatuhkan rambut dekat mana dia. Jatuhkan rambut. Jadi model aku hari ni. Macam ni jatuhkan macam ni. Tanda macam ni kepala. Mana kepala yang kita bincang? Yang bukan muka tu kepala. Sini. Sini je boleh. Had ni je boleh. Had ni. Jadi maksud sapu, kita sapu macam mana? Macam ni. Memang lebih pada boleh. Kena ni. Ni secara detailnya. Secara detailnya. Yang boleh hanya yang duduk dalam had kepala. Sebab tu kata dan keempat menyapu kulit kepala atau rambut kepala yang dalam had kepala. Tu had kepala tu kena garis tu. Bila had kepala, ini bukan had kepala. Ni dia dah keluar. Ni bukan had kepala. Jadi jika dia nak buat sikit-sikit dia pun ambil cik macam tu, mungkin tak sah, mungkinlah. Jadi janganlah buat kerja-kerja macam tu. Jadi cantik sunat je ni. Macam ni tak sup ke belakang. Kalau rambut panjang macam ni ke depan balik. Sup tu sunat lah. Tapi bila sampai ke belakang macam ni, kenalah mana-mana satu. Jadi pastikan had kepala. Jangan sapu rambut je. Kerana yang disunatkan, yang diwajibkan kita adalah sapu kepala, bukan sapu rambut. Sapu kepala, bukan sapu rambut. Jadi kalau tahlul gunting rambut, bukan gunting kepala. Jadi maksud tu gunting rambut walaupun hujung ni sah. Walaupun kita botak kan, kata sah dah. Sebab tahlul ni gunting rambut, bukan kepala. Bab wuduk sapu kepala. Cuma kebetulan atas kepala tu ada rambut. Jadi boleh sapu rambut dengan satu syarat, rambut pada had kepala. Itu kita bahas pada bulan depan. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Lupa pula ada satu lagi iklan kejap. Kejap pada 28 hari bulan 9 ada daurah kitab ni. Tapi bukan yang ini. Yang dalam kurungan. Kalau yang ini yang jawi yang keluar ni. Ni kitab Sulam Muqtadi ni. Siapa yang ada tu, ni kitab Sulam Muqtadi, ni kitab Kifayatul Muqtadi. Campur dua. Dalam kurungan tu Kifayah. Yang ada Rumi tu, yang dalam kurungan tu semua Sulam. Yang dalam tu. Yang luar kurungan tu Kifayah. Dia campurkan kan. Ini semua ni Sulam ni. Ni Sulam. Sikit je Sulam Tengok syarah dia. Macam itulah. Jadi daurah di UMP, kerjasama UMP tu Universiti Malaysia Pahang kan, dengan masjid apa nama tu? Cendrawasih dia akan buat. Dia akan buat daurah Sulam, kitab Sulam. Daurah 20 jap mana tadi? 28 hari Sabtu 28 hari bulan 9. Ujung bulan ni?
Hujung bulan ni 28/9 hari Sabtu tu. Jadi maksudnya kita baca laju lah, dah daurah daripada pagi sampai petang nak habis. Kita tadi pun berapa jam pun berapa baris nak habis. Jadi cara daurah lah. Kan orang Kuantan suka daurah. Ngaji kitab ni lambat habis, daurah laju. Kita berapa baris baru 4-5 malam ni. Baru daurah baru habis kitab. Lepas tu dah belajar kitab sulam. Daurah settle. Cuba syarah mampus tak tahu. Biasalah orang Kuantan. Makan orang Kuantan. Jadi saya layanlah UMP usaha sama dengan Masjid Kuantan lah, Masjid Cendrawasih 28. Jadi siapa nak pergi tu, cuma cara nak pergi tu pergi je lah kot kan. Ke daftar-daftar. Tak kot, pergi aje lah 28 bulan tu. Daftar kat situ lah. Jadi Masjid Cendrawasih. Mana tu? Nama tempat? Oh, nama tempat tu Cendrawasih. Cendrawasih. Bawa kitab ni tak? Boleh juga bawa kitab ni. Baca yang tepi je lah, yang tengah tak masuk. Kitab ni baca mana? Baca dalam kurungan. Dalam kurungan yang tempat. Habis tempat ni? Tak nampak macam habis, tapi sebenarnya kalau buat kurungan ni je dia punya kitab. Sikit je. Jadi cantiknya pergilah beli harga ataupun dia ada jual kot harga RM4 lah. Kena kumpul lah mula 10 sen mula sekarang. Sehari lah. Satu hari. Pagi sampai petang sampai asar. Alif kan. Mana lepas ni tak payah datang lah. Kepala lelaki sini. Dah habis kitab. Tapi daurah, cara daurah lah. Jadi 28 bulan ingat. Jadi kalau datang-datang lah. Dan kita mungkin akan sambung 1 hari bulan 10 ataupun 2 bulan 10 balik ni. 1 atau 2 tu. 2 tu confirm dah kot. 1 tu tak confirm lagi. 1 hari Selasa. 2 tu memang pasti lah. 2, kalau 3 tu memang ada lah kan. Cuma 28 tu memang tak ada kat sini. Tak datang sini. IM datang. Pergi Cendrawasih terus. Tidur di UMP. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita sudah ini tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila banyak